Okay, so kita pergi kepada last part of this quadratic function, iaitu analyzing the effect of changes A, B and C towards the shape and position of fx is equal to ax squared tambah bx tambah c. Okay, kalau yang ini saya rasa dalam MATMOD dia ada sikit lah perkaitan yang kita dah belajar. Macam dalam MATMOD kita ada lukis graf kan. Cuma kita dalam MATMATH kita akan analyse sedikit lah perubahan sekiranya A, B dan C itu berubah daripada asal, apa akan jadi dengan graf tu. So we have to some kind of predict what will happen to the graph, and we have to compare from the original position of graph. Okay, for example, let's say lah kita ada ax squared tambah bx tambah c. Okay, so yang ni kita assume a, b, c ni adalah positif. Okay, so kalau position yang pertama, situasi yang pertama, kalau a lagi kecil pada kosong dan b pun lagi kecil pada kosong, ataupun senang cerita yang ni negatif lah, both ini adalah negatif. Okay, negatif. Contoh, negatif x squared minus 3x tambah c. So yang ini negatif kan? Atau or A ni positif lagi besar pada kosong dan B pun lagi besar pada kosong. Contoh, ni positif dua-dua. Contoh, x squared plus 3x minus 4. For example lah So kita akan dapat macam contohnya, kalau macam ni kita akan dapat graf itu positionnya di sebelah kiri of y axis. Contoh So let's say lah, kalau saya ada gambar, kalau yang ini case yang kedua ni, case yang sini, kita tahu A lagi besar pada kosong, kita akan dapat graf senyum. So graf senyum, so graf kita akan berada di belah sini. Graf kita akan berada di belah sini, ataupun macam ni, ataupun macam ni lah. Kalau A tu lagi kecil pada kosong, graf tu akan jadi masam. Graf itu akan jadi masam. So graf itu mungkin berada di sini, tetapi dia berada di sebelah kiri y axis. So ini situasi pertama apabila A dan B itu sama signnya. Lepas tu yang kedua, kalau A dan B itu lain dia punya sign. Contoh yang situasi pertama, negatif x squared plus 3x plus 7. Ataupun situasi yang kedua ini, iaitu A dia positif, B yang negatif. Ni positif, yang ni negatif, yang ini negatif, ni positif kan. So graf dia akan berada di sebelah kanan daripada y axis. Kalau A tu negatif, so lebih kurang dia akan berada di sini lah, ataupun macam ni ke, ataupun macam ni ke. So dia akan berada di sebelah kanan daripada y axis. Sama juga yang belah sini. Kalau A tu lagi besar pada kosong, so graf kita akan jadi lebih kurang macam ni lah. Ataupun macam ni, ataupun macam ni lah. This depends on what root yang awak ada. So yang ini adalah condition apabila A dengan B itu dia punya depends on the sign lah. So yang ini dia. Sebenarnya sebenarnya position of x axis ni, kat mana x ini berada, dia depends on B. Tetapi kedudukan untuk berada di belah kanan ataupun belah kiri ni is depends on seterusnya depends on A lah. Tapi cumanya dalam yang kita kena tahu adalah A ini sebenarnya ax squared tambah bx tambah c. A ini adalah penentu shape of the graph. B ini adalah position x axis x. Position x. Dan C ini adalah y intercept. So saya buat conclusion, saya buat lagi satu table. Tadi video ni boleh pause kalau rasa cepat saya boleh pause and then awak boleh salin. So conclusionnya, so saya buat satu table supaya awak boleh nampak A, B dan C ni. A, B, C untuk ax squared tambah bx tambah c. Untuk A, kalau kita ada graf dalam macam ni, let's say lah saya ada graf ini.
Okey, sekiranya A semakin menaik, maksudnya contohnya daripada A tu sama dengan 1, jadi A itu sama kepada 5. Graf itu akan jadi semakin slim, maksudnya dia akan jadi mengecil. Okey. So kalau A itu menaik, A itu besar, so your graph will be slimmer. So awak punya graph itu akan jadi kecil. Kalau A itu menurun, so graph kita akan jadi wider. Okey. Contohnya kalau saya ada yang ini. Okey. So graph kita akan jadi wider. Okey, so saya yakin dalam memo kita dah belajar lah yang untuk A ni. Okey, di mana kalau yang B pula, dia akan menentukan di manakah minimum X itu berada. Ni minimum, ataupun kalau ada maksimum di mana X itu berada. Mungkin kat sini ataupun di sini. Okey, ataupun di sini. Okey, so B ini adalah penentu kedudukan X untuk minimum dan maksimum. Okay, let's say saya ada macam ni. Mungkin dia berada di kiri ataupun berada di kanan. Okay, sama juga untuk yang kalau A tu negatif. Okay, so dia boleh berada kiri ataupun ke kanan, depends on the value of B dan juga A, macam apa yang saya terangkan dalam slide yang pertama tadi lah. Okay, so yang ini adalah B. Untuk yang C, okay, untuk yang C, dia adalah kedudukan y-intercept ataupun kedudukan graf itu naik ke turun. Let's say lah saya ada graf ini. Okay, kalau saya ada C itu ditukarkan kepada nombor yang lagi besar, graf ini akan naik atas ke atas sebanyak C unit lah. Kalau contohnya daripada tadi 1, so C ke 4, dia jadi 4, C tu daripada 1 ke 4, so dia naik 3 unit. Okay, so dia naik. So yang ni graf ini akan naik. Okay, kalau C itu menurun, graf itu akan menurun sebanyak berapa unit yang telah diubah lah. So berapa beza tadi tu. Okay, let's say lah saya ada graf yang ini. Okay, so yang purple ni adalah perubahannya. Okay, so graf itu shape dia masih sama. Okay, shape-nya masih sama. Okay, shape-nya masih sama lah. Okay, cuma dia akan turun sebanyak C unit. Okay, kalau kat sini daripada 1 ke 4, so dia akan turun banyak 3 unit lah. Okay, so ni adalah conclusion bagi analyzing the effect of A, B dan C. Kita tengok contoh. Okay, okay, kat sini kita ada graph yang telah dilukis lah. Okay, so dia kata diagram on the right shows the graph of fx is equal to negative x squared plus x plus 6. So ni grafnya. Okay, so di mana A tu sama dengan negatif 1, B tu adalah 1, C tu adalah 6. Okay, sketch the graph fx from when the following values are changes. Okay, A, dia kata kalau A1 ni daripada negatif 1 berubah kepada 3. Negatif 3. Okay, kita tak tengok negatif ni. Negatif ni hanyalah nak tengok dia punya shape tu masam ke, senyum ke. Okay, untuk perubahan value kita akan tengok value daripada 1 jadi 3. So, graf itu semakin apa? Semakin slim. Kerana A itu daripada 1, jadi A itu kepada 3. Cuma negatif tu untuk masam dan senyum, so graf ni kekal masam lah. So, dah 1 jadi 3, makanya graf itu jadi slim. So, ini adalah perubahan graf. Yang ini graf lama. So, graf itu jadi semakin mengecil. Slim. Okay, tapi kedudukan maksimum tu sama so lebih kurang lah macam ni. Okay, so yang ini adalah graf yang baru, tapi dia kena buat generalization A. So graph of fx become narrower. Okay, so dapatlah 1. Okay, yang nombor 2, okay, daripada 1 jadi 4. So, saya buat warna merah. Okay, ini A1. Sorry, ini A1. Yang A2 warna merah. Okay, dia kata A itu daripada negatif 1 jadi 4. So,
graf daripada warna pink ni, yang ni yang asal, dia akan jadi besar sebab kalau kita compare satu dengan 1/4, satu lagi besar. So dia makin kecil daripada 1 jadi 1/4, so graf kita akan membesar. So dia akan jadi wider. So graph of fx become wider. Okay, next B. Okay, B. Dia kata tadi kita punya value of A kita sama dengan yang asal, yang asal -1, B sama dengan 1, C sama dengan 6. Sekarang dia nak tukar B ni jadi -1. B is equal to -1. Tadi kalau kita tengok, A dia -1, B dia 1. Sebab itulah position of X kita berada, X maksimum kita berada di sebelah kanan Y. Okay, sekarang dia nak tukar daripada positif jadi negatif. Okay, so sekarang ni kita tulis balik A sama dengan -1. Ni yang baru B sama dengan -1. Makanya graf kita maksimum ni akan berada di sebelah kiri. So kita panjangkan sikit. Panjangkan sikit dia punya part CX ni. Okay, so graf kita akan lebih kurang jadi macam ni lah. Okay, so saiznya sama. Okay, tingginya tetap sama sepatutnya. So nilai X ni berubah. Okay, so lebih kurang macam tu. So kita akan dapat dia punya conclusionnya. Okay, graph of fx, okay, move to the left of x-axis, to the left of y-axis, okay, sebab dia punya sign tu sama, so dia akan berada di belakang y-axis. Okay, next C. Okay, tadi kita tahu, okay, kita tahu yang C tadi asalnya adalah 6. Sekarang become C sama dengan -2. So tadi kat sini 6. So awak punya x-axis ni perlu berubah. Y-axis kita akan berubah. Dia akan buat turun bawah sikit. Okay, so daripada 6 jadi -2. Lebih kurang lah. Kalau awak punya buku ada dia punya kotak tu, ikutlah kotak itu sebagai saiz sebenar. So copy gambar yang sama, shape-nya tidak berubah. Yang berubahnya adalah position of the graph. Okay, daripada yang atas ini dia bawa turun bawah sebanyak 6 tolak -2 akan jadi 8 unit lah. So jarak sini sampai sini adalah 8 unit. Okay, so ni adalah graf dia. So dia punya assumption ataupun general assumption kita adalah ni untuk nombor C. Okay, the graph of fx, okay, move downwards lah. Okay, downwards berapa unit? 8 unit. Okay, from the origins. So yang ini adalah position of the graph. So this is what we are learning for the first part of the analyzing graph. Okay, itu sahaja. Kita akan move kepada next part of analyzing graph, apabila berubahnya vertex form of quadratic function.